Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih bersama kami dalam Bicara Naratif pada malam ini kembali menemui anda di bawah tema dan juga lembayung untuk kita melihat tentang kerajaan perpaduan, khususnya tentang Kabinet Perpaduan, bagaimana ia memulihkan ekonomi negara. Seketika tadi pada petang tadi, sidang media telah pun dilaksanakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas mesyuarat bersama dengan pimpinan-pimpinan Kabinet dan juga ahli jemaah menteri membincangkan khususnya isu-isu yang menyeluruh dan juga komprehensif dan juga lebih berfokus kepada bagaimana untuk memastikan agar kos sara hidup masyarakat dan juga isu-isu ekonomi akan dapat dijelmakan dan juga dikurangkan dari semasa ke semasa bebanannya kepada masyarakat dan juga rakyat Malaysia. Malam ini saya amat bersahati untuk bersama dengan dua tetamu, seorang di studio dan seorang secara dalam talian. Bersama dengan kita di studio adalah Profesor Madya Dr. Ahmad Azman Abdul Latif, Pensyarakanan Putra Business School Universiti Putra Malaysia. Apa khabar, Prof? Terima kasih bersama kami. Tahniah untuk convocation semalam. Ya. Alhamdulillah, satu kejayaan juga untuk PBS menukar dan juga terus saja relevan dan juga committed dalam bidang perniagaan dan sebagainya. Bersama dengan kita juga secara dalam talian adalah Profesor Emeritus Datuk Dr. Zakaria Abdul Rashid, Penalisis Ekonomi. Apa khabar, Datuk? Ya, baik. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Okay. Khabar baik. InsyaAllah, terima kasih, Datuk. Kita akan bersama dengan Datuk seketika nanti. Kita mulakan terlebih dahulu dengan Dr. Azman. Tadi kalau kita lihatkan kepada apa yang diungkapkan atau diucapkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, perkara paling penting adalah melihatkan kepada bagaimana kabinet yang dibentuk dan juga jemaah menteri yang dibentuk adalah untuk menyelesaikan isu-isu ekonomi dan juga isu-isu bebanan yang ditanggung oleh rakyat. Dan perkara itu susulan juga telah pun diterjemahkan ataupun diterangkan dengan lebih lanjut oleh YB Rafizi berkenaan tentang isu pemberian jawatan Menteri Keuangan dan sebagainya. Jadi pada permulaan malam ini sebagai mukadimah, bagaimana Prof Dr. melihat pembentukan Kabinet Perpaduan yang baru ini mungkin merupakan suatu jalan keluar bagi masyarakat dan juga rakyat Malaysia, khususnya dalam menghadapi kemelut ekonomi yang sedang kita depani sekarang ini? Ya, kita berada di dalam suasana yang amat orang kata baru yang kita masing-masing tidak pernah mengalami sebelum ini, iaitu satu gabungan parti-parti yang kita selama ni ingat mungkin tidak sama dari segi ideologi, pemahaman dan sering orang kata bercakaran di luar sana, tetapi apabila mendapat titah daripada Yang di-Pertuan Agong bahawa inilah masanya untuk kita meletakkan kepentingan negara melebihi daripada kepentingan individu atau parti. Dan satu yang kita boleh ambil positif dari sini ialah semua menjunjung titah Yang di-Pertuan Agong menerima hasrat baginda untuk memastikan bahawa agenda yang perlu diberi keutamaan adalah ekonomi. Kita sudah menangani krisis kesihatan. Kita harap krisis politik ini kita letak ke tepi. Fokus sekarang adalah agenda ekonomi. Dan antara ucapan pertama Datuk Seri Anwar Ibrahim ialah untuk menangani kos sara hidup. Dan apabila mesyuarat pertama Menteri Kabinet diadakan, hasil daripada mesyuarat pertama itu adalah pengumuman-pengumuman yang berkaitan dengan bagaimana kos sara hidup ini dapat ditangani. Ada sebut tentang nasib pesawah petani dan juga harga telur dan juga kalau kita lihat setiap hari kita diberikan sedikit demi sedikit agenda dan juga pelaksanaan atau mungkin juga perancangan, mungkin bayangan yang akan diperjelaskan di dalam sidang parlimen bermula 19 Disember ini. Di situ saya lihat fokus sudah mula nampak dan setiap menteri di dalam kabinet baru ini sudah mula melaksanakan orang kata permulaan tugas ni dan masuk dalam mesyuarat. Tetapi sudah tentulah kita mahu juga melihat orang kata kesatuhatian nanti yang akan diterjemahkan dalam sidang parlimen nanti. Kerana ini semua bayangan yang menjadi orang kata realiti yang sebenarnya akan berlaku di dalam parlimen nanti. Okey. Ini mungkin satu kita kata pasukan idaman untuk berada dalam kabinet, yang mana kita faham Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim juga sebelum ini pernah dinobatkan sebagai antara Menteri Keuangan terbaik di Asia. Soalan ini saya nak ajukan kepada Datuk Dr. Zakaria. Datuk Dr. juga bersama dengan Kabinet Perpaduan dan juga kerajaan yang dibentuk oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah saudara Rafizi Ramli yang mana merupakan pakar strategi bagi keadilan ataupun PKR. Jadi bagaimana pembentukan dan juga individu-individu yang layak dan juga bersesuaian dalam portfolio dan juga penjawatan masing-masing ini merupakan satu lagi jalan keluar ataupun jawapan kepada segala belenggu permasalahan yang kita hadapi pada ketika ini, Datuk. Ya, jadi saya melihat bahawa
Rafizi bukanlah orang baru yang kita kenal, tetapi kita pun dah melihat akan kemampuannya, tentang kemampuannya dalam menangani masalah-masalah sewaktu dia di luar kerajaan dahulu. Dia memang orang yang boleh melaksanakan tugas itu. Cuma di sini perhatian saya lebih kepada sama ada dengan masalah yang begitu mendesak, dengan masalah yang begitu rumit, kalau tentunya Rafizi seorang sahaja tentu tidak akan dapat menangani masalah itu. Dia memerlukan sokongan satu tim yang kukuh dan padu, dan tentunya di sini MOF, MITI, EPU dan juga lain-lain kementerian dan agensi boleh bekerjasama dalam menangani masalah itu. Walau bagaimanapun, dia bukannya sahaja faktor dalaman, tetapi apa yang dialami sekarang ini adalah juga faktor-faktor luaran. Kerana kita katakan sekarang ini misalnya fokus kepada kos sara hidup ini, kalau kita lihat dalam laporan IMF menunjukkan bahawa memang kos sara hidup ini akan menjadi agenda utama di dalam kemelut kesejahteraan di dunia pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 dan selanjutnya, hingga walaupun begitu hingga tahun 2024 pun masih lagi tidak ada nampak bayangan bahawa ekonomi kita ini akan kembali seperti sedia kala. Jadi dengan kos sara hidup di negara-negara di dunia ini yang menjadi semakin mencabar, apatah lagi kepada Malaysia yang kita telah mengalami masalah kos sara hidup ni lebih daripada 1 dekad. Dan lebih parah lagi tentang kos sara hidup ini bukan boleh diatasi secara cyclical. Ya, ini kalau misalnya katakan ekonomi dunia malap ketika ini tahun 23, tahun 24, kalau katakan ekonomi dunia pulih kembali, maknanya kita mengalami upswing dalam business cycle, tidak bermakna kita juga akan mengatasi masalah kos sara hidup. Sebab bagi saya fikir kos sara hidup yang berlaku di Malaysia ini, seperti saya katakan tadi, telah berlaku lebih dari 1 dekad, dan ia lebih berpunca daripada masalah struktur ekonomi itu sendiri. Jadi selain daripada kita melihat masalah ini dari segi cyclical in nature, kita juga terpaksa melihat ini untuk penyelesaian yang tuntas. Kita mesti melihat kepada struktur ekonomi itu, dan sebarang tindakan ataupun perubahan struktur yang ingin dilakukan sangat-sangat tidak popular dari segi politiknya. Okey. Prof Datuk tadi ada bercerita tentang perubahan struktur. Ini juga melihatkan kepada struktur perbelanjaan kerajaan. Kita sudah maklum seperti sebelum ini, ada yang menggambarkan perbelanjaan kerajaan khususnya untuk perbelanjaan-perbelanjaan yang bersifat keraian, majlis dan sebagainya dilihat terlalu eksesif ataupun berlebih-lebihan. Dan ini juga menimbulkan pertanyaan, apakah kita memerlukan untuk perbelanjaan yang eksesif berlebih-lebihan khususnya kepada menteri, pejawatan-pejawatan tinggi dan mereka yang digelar sebagai VVIP dalam kerajaan persekutuan. Jadi apabila Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan dan juga jemaah menteri bersetuju untuk memotong 20% daripada gaji mereka, ini mungkin petanda baik dan juga permulaan baru untuk kita melihat perubahan struktur itu boleh dimulakan oleh pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya, saya rasa apa yang dikatakan tadi itu, dia lebih kepada masalah kewangan kerajaan persekutuan yang ingin meminimalkan ataupun cuba mengatasi masalah ketirisan. Sebab salah satu daripada punca kepada fiscal deficit yang berpanjangan ini adalah disebabkan oleh perbelanjaan kita yang tidak berhemah. Jadi bermakna sekarang ini kerajaan yang ada sekarang ini perlulah memberikan perhatian bahawa setiap perbelanjaan itu mesti dilakukan dengan se-efisien yang mungkin.
iaitu kita boleh mendapatkan pulangan yang paling tinggi, yang semaksimal mungkin daripada perbelanjaan yang ada ini. Tetapi apa yang saya maksudkan dengan perbelanjaan tadi bukan sahaja dari segi keuangan kerajaan persekutuan, tetapi saya melihat kepada keseluruhan ekonomi Malaysia ini, iaitu kita mesti efisien bukan sahaja dari segi keuangan kerajaan, tetapi efisien dari segi production structure kita. Sebab production structure kita yang efisien, produktiviti meningkat, akan meningkatkan daya saing, meningkatkan produktiviti, dan ini akan membolehkan kita membayar gaji yang lebih kepada pekerja. Kerana kos sara hidup ini yang berlaku di Malaysia ini, punca utamanya adalah disebabkan oleh gaji yang rendah dan juga pendapatan isi rumah yang rendah. Kalau kita nak bandingkan dengan negara-negara lain, kos sara hidup di Malaysia ini adalah rendah, tidak tinggi. Tetapi bagi mereka yang mendapati pendapatan di Malaysia dalam ringgit, itu yang kita merasakan kos sara hidup yang tinggi. Maksudnya kalau saya bekerja mendapat gaji dengan Sing dollars ataupun Australian dollars ataupun US dollars, saya fikir perbelanjaan di Malaysia ini kalau bahasa kasarnya kacang putih lah katanya. Begitu. Itu mungkin ada satu perspektif berbeza kerana dengan kos sara hidup dan juga tukaran mata wang yang rendah itu memungkinkan untuk kedatangan pelancong yang lebih ramai dan juga berbelanja di Malaysia. Itu perspektif lain, Dr. Razman. Cuma apabila dikatakan oleh Datuk Dr. Zakaria tadi adalah berkenaan tentang cycle ini adalah satu kitaran yang saling bergantung antara satu sama lain. Production cost, gaji minimum, peningkatan gaji dan juga kos sara hidup. Kalau salah satu ini berubah ataupun berlaku peningkatan, dia akan memberikan kesan domino kepada sesuatu perkara dan juga aspek yang lain. Jadi untuk melihat dan juga mempertimbangkan ataupun untuk merincikan berkenaan tentang perkara tersebut, bagaimana tindakan yang tepat bersesuaian case by case basis dan juga yang relevan perlu dilakukan supaya tidak ada struktur ekonomi ini akan terjejas teruk disebabkan perubahan dan juga gagasan perubahan yang berlaku. Saya bersetuju dengan apa yang Datuk Dr. Zakaria cakap. Apabila kita nak melakukan, bolehlah kita kata satu reformasi. Sekarang ini reformasi adalah ayat yang popular. Ianya mungkin sakit dan juga tidak popular. Tetapi inilah sesuatu yang kita harus lakukan. Kerana perubahan itu ataupun perstrukturan itu bukan sahaja di satu pihak. Kita tahu kerajaan persekutuan bertanggungjawab ke atas perbelanjaan fiskal. Tetapi kalau kita menyebut tentang monetary, ianya takluk di bawah bidang kuasa Bank Negara. Dan kita lihat bahawa apabila sebagai contohlah kadar inflasi semakin meningkat, kedua-dua memainkan peranan untuk cuba menurunkan kadar inflasi tersebut. Dan apabila kita sebut tentang kos sara hidup dan juga bagaimana untuk meningkatkan gaji rakyat dengan lebih kompetitif, kita harus pergi kepada punca permasalahan tersebut. Kerana kalau kita cuba melaksanakan sesuatu yang bersifat sementara ataupun serta-merta tetapi impak dia tidak berpanjangan, maka kita tidak akan menyelesaikannya. Sebagai contoh, mungkin ini tidak popular tetapi pemberian subsidi secara pukal yang kita lihat setiap tahun makin bertambah, nampak macam satu penyelesaian tetapi yang tidak mampan. Kerana kita lihat kadar inflasi yang rendah disebabkan subsidi ini sebenarnya tidak boleh orang kata kekal sebeginian rupa apabila komitmen makin meningkat. Bila subsidi bersasar sesuai dilaksanakan? Apabila kadar inflasi adalah rendah. Tetapi kalau kita lihat sekarang ni kadar inflasi kita sebenarnya dihijablah sebab banyak subsidi yang diberi. Dan juga kalau kita lihat ada orang kata pemberian subsidi bersasar, tetapi mereka yang di bawah golongan ataupun golongan B40 ini turut mendapat orang kata bantuan yang lain. Kerana apabila subsidi bersasar diberikan, sebagai contohlah minyak diberikan hanya untuk B40, saya pasti harga barangan perkhidmatan akan meningkat kerana perniagaan tidak lagi mendapat subsidi tersebut dan ini akan meningkat kos operasi, kos barangan dan sekaligus menyebabkan B40 walaupun dapat minyak subsidi murah tapi lain-lain semua mahal. Dan ini tidak menyelesaikan masalah. Dan juga kita lihat M40
yang duduk di bandar terutamanya, kos utility, perangkutan dan sebagainya akan memberi kesan. Jadi dalam ekonomi ini perlu kita biarkan ekonomi itu bergerak sendiri ataupun government intervention, campur tangan kerajaan yang diperlukan? Government intervention penting, tetapi harus kita luar kotak. Kita harus melakukan reformasi sistem monetary itu sendiri. Kita lihat bagaimana ringgit Malaysia saban tahun dia punya purchasing power itu makin berkurangan. Dulu kita dengan RM100 boleh beli banyak benda. Sekarang ni makin lama makin kurang. Tak pernah lagi kita tengok orang kata kita boleh beli lebih banyak benda dengan RM100. Makin lama makin kurang. Jadi di situ kita kena lihat apa penyebabnya. Kenapa ringgit kita begitu mudah terkesan dengan spekulasi ataupun apa yang berlaku di luar sana. Kenapa kita lihat gaji sentiasa kekal tetapi kos untuk membeli rumah sebagai contoh sentiasa meningkat. Di situ kita lihat bagaimana untuk memastikan bahawa ringgit kita kukuh. Teknologi kemungkinan boleh menghasilkan sesuatu penyelesaian untuk ini. Itu kita kena lihat dari segi struktur wang tersebut. Sekarang ini wang itu dianggap sebagai wang fiat yang tidak disandarkan pada mana-mana komoditi. Selepas Perang Dunia Kedua, kita ada Bretton Woods Agreement yang menyandarkan mata wang kepada emas sebagai contoh US dollar. Masa itu tidak berlaku krisis kewangan di dunia sehingga tahun 70-an. Dan selepas itu, apabila mata wang tidak lagi disandarkan kepada komoditi, maka berlakulah pelbagai krisis. Mungkin kerajaan harus melihat usaha untuk mengkukuhkan ringgit kita supaya wang yang diperoleh oleh rakyat mampu memberikan purchasing power yang lebih tinggi. Tindakan drastik perlu dilakukan tapi tidak boleh keterlaluan ataupun gelojoh dalam melaksanakan sebarang bentuk tindakan dan juga tindakan yang berbentuk responsif kepada isu dan permasalahan yang dialami. Kita nak berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini dalam Bicara Naratif. Organisasi komersial boleh didakwa jika pegawai atau kaki tangannya memberi dan melakukan rasuah untuk mendapat sesuatu projek. Malah pengurusan syarikat turut boleh didakwa di mahkamah atas kesalahan yang sama. Pesalah akan didakwa di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009, kesalahan rasuah oleh organisasi komersial. Denda tidak kurang 10 kali nilai suapan atau RM1 juta mengikut mana yang lebih tinggi atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemaskini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my. Pelan Tindakan Dasar Sekuriti Makanan Negara 2021 hingga 2025 bertujuan memperkukuh sekuriti makanan negara. Berikut langkah proaktif menangani isu bekalan harga makanan. Pelaksanaan stok simpanan ayam menerusi Lembaga Pertubuhan Peladang. Mempermudahkan proses pembayaran tuntutan subsidi harga ayam dan telur. Memudah cara prosedur import melalui penangguhan fee permit dan mewujudkan laluan pantas barangan makanan haiwan.
memperkasa pemasaran dan pasaran oleh Persatuan Nelayan, mempergiat kempen makan ikan segar beku dan air tawar, memperkukuh rantaian pengeluaran hasil pertanian komuniti, menjadikan aktiviti pertanian komuniti sebagai usaha ke arah sekuriti makanan negara. Kembali dalam bicara naratif, kita memperihalkan dan juga membicarakan berkenaan kerajaan perpaduan memulihkan ekonomi negara. Bersama dengan saya di studio adalah Prof. Madya Dr. Ahmad Azman dan juga secara dalam talian Prof. Datuk Dr. Zakaria Abdul Rashid. Prof. Dr. Azman, perihal berkenaan sidang media tadi ada juga disebutkan dan juga secara spesifiknya, literalnya disebut oleh Datuk Seri Ibrahim berkenaan tentang untuk menghapuskan sebarang bentuk monopoli sama ada ahli politik atau ahli perniagaan dalam industri perbekalan beras tanah air. Dan ini juga disebut nama yang berbagai Syed Mohtar melalui Bernas dan sebagainya. Jadi isu berkenaan monopoli beras dan juga kadar keuntungan yang perlu dibayar kepada pengusaha-pengusaha dan juga pesawah-pesawah ini, bagaimana ia menjadi satu penyelesaian yang bukan hanya pengumuman jangka pendek tetapi akan membawa kepada perubahan dan juga maslahah yang lebih baik pada masa-masa yang mendatang. Ya, apabila kita sebut monopoli ataupun Datuk Seri pun ada juga menyebut tentang kartel di industri lain, makanan yang lain. Ini adalah satu masalah yang sebenarnya sudah lama. Okey. Dulu kita ada isu kartel daging tetapi tidak tahu apa penyelesaiannya. Maka ianya agak orang kata sukar juga untuk mana-mana pihak, terutamanya yang berada di pucuk pimpinan untuk menyelesaikannya kerana untuk mendalami atau untuk terus memastikan bahawa ianya dapat orang kata diselesaikan dengan segera adalah memerlukan kerjasama pelbagai pihak. Satu orang tidak boleh. Dan ia memerlukan kerjasama pelbagai kementerian, tetapi amat penting kerana kita lihat dulu naratifnya adalah mewujudkan orang kata satu syarikat yang memonopoli ini. Maksudnya dulu adalah untuk memudahkan kerja dari segi pengurusan pengimportan beras sebagai contoh, dan sepatutnya diharapkan bahawa berlaku limpahan kekayaan kepada pesawah dan juga komuniti dan sebagainya. Tetapi ianya bergantung kepada individu tertentu dan bergantung juga kepada bagaimana individu dapat menjadikan ini adalah satu realiti. Tetapi kita tahu pelaksanaannya tidak orang kata seindah yang diharapkan. Dan kali ini kalau kita lihat Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia punya pendekatan lebih kepada jiwa rakyat daripada muda sejak menjadi aktivis pelajar. Beliau kebaling untuk berdemonstrasi. Jiwa beliau adalah jiwa rakyat. Bermakna kalau apa-apa perubahan yang berlaku ini harus terus sampai kepada rakyat. Kalau kita lihat sidang media tadi pun, beliau kata Bernas harus memperuntukkan 10 juta. Tahun depan 50 juta. Tahun depan 50 juta. Itu bukan daripada kerajaan tetapi daripada syarikat itu sendiri. Beliau mahu hasil itu terus pergi kepada rakyat. Pembayaran itu adalah daripada keuntungan sebenarnya. Dia tidak cerita pasal mekanisme, tapi sudah pasti kita tidak mahu juga Bernas mengalami kesukaran disebabkan komitmen ini, tapi sudah tentu daripada keuntungan. Tetapi kita lihat bahawa mekanisme sedia ada mungkin tidak sesuai untuk pesawah mendapat apa yang sepatutnya mereka nikmati, tetapi kali ini ia berbentuk bantuan terus. Sudah tentu mungkin ada yang mempersoalkan adakah ini mampan. Takkan setiap tahun akan memberi bantuan tunai, tetapi dari segi cara penanaman padi
bagaimana orang kata harga baja dapat dikawal, bagaimana meningkatkan yield ataupun hasil padi itu, tidak ada di situ sebab ia hanya bersifat bantuan terus. Jadi kalau boleh kita nak tengok juga dari segi kalau cantas kartel, kalau buang monopoli, apakah yang akan menggantikannya? Kita tidak tahu mahu sesuatu yang sama, cuma wajah lain. Ia harus orang kata menyeluruh. Bermakna bila tidak ada kartel, bila tak ada monopoli, manfaatnya akan pergi kepada pesawah peladang tetapi lebih bersifat jangka masa panjang, lebih orang kata sustainable. Mungkin konsep koperasi mungkin harus diteroka sebab ia melibatkan pelibatan ahli. Itu kita harap adalah lepas ni orang kata penjelasan yang lebih detail ataupun lebih menyeluruh. Ya, bercakap juga tentang makanan dan juga keseimbangan harga makanan. Datuk Dr. Zakaria, sebelum ini kita ada pasukan di bawah kerajaan pimpinan Perkhidmatan Barisan Nasional, pasukan jihad menangani inflasi, dan antara perkara paling awal yang dilaksanakan adalah untuk menghapuskan AP import bagi ayam dan juga perbekalan tersebut. Apakah idea-idea seperti ini boleh difikirkan dan juga dirasionalkan sesuai untuk diteruskan pada waktu-waktu kini? Dan juga ada yang mengatakan itu sebenarnya adalah perancangan jangka pendek untuk menghapuskan AP dan juga tujuan import dan juga ekspor, tidak membenarkan ekspor ke negara-negara jiran dan sebagainya. Tetapi pada ketika dan juga situasi ini, tindakan-tindakan jangka pendek itu apakah lebih sesuai dan juga lebih relevan, Datuk? Ya, seperti saya katakan tadi, masalah kos sara hidup ini, kalau kita ambil contoh misalnya katakan masalah bekalan ayam dan harga ayam itu, dia merupakan bahan yang diguna oleh hampir sebahagian besar daripada isi rumah di Malaysia ini, dan dia merupakan bahan makanan dan juga bermakna dia juga adalah bahan yang sering digunakan dan banyak digunakan as a proportion to household income oleh isi rumah B40 dan juga yang lebih bawah daripada itu lagi. Jadi bermakna apa-apa juga tindakan seperti tadi itu yang dikatakan tadi adalah tindakan yang baik untuk jangka pendek, supaya isi rumah dapat mampu membeli dan memperolehi barangan tadi. Walau bagaimanapun penyelesaian jangka panjangnya perlu dicari juga, iaitu saya difahamkan bahawa sebenarnya harga ayam yang ada di negara kita ini merupakan antara yang terendah di ASEAN ini. Jadi bermakna kita pun tidak mahu juga apabila sesuatu tindakan yang diambil itu, walaupun kita ingin memberikan keselesaan kepada isi rumah, tetapi kita akan menjadikan peniaga-peniaga ayam ataupun industri ayam itu terkesan secara negatif. Jadi bermakna kita mesti mencari satu penyelesaian jangka panjang untuk bagaimana untuk menjadikan industri ayam ini lebih sustainable, lebih efisien, supaya bekalan ayam dan juga harga ayam dapat dimiliki ataupun mampu dibeli oleh pengguna. Tapi saya katakan tadi, harga ayam di Malaysia ini merupakan harga yang antara yang terendah di ASEAN ini. Jadi bermakna saya pun, kalau kita bertanya balik mengapa dengan harga ayam yang rendah seperti ini, kita masih lagi tidak mampu, kita lagi merasa tidak mampu ataupun menjadi masalah untuk kita membelinya. Jadi bermakna persoalan itu bukan lagi kepada persoalan harga, tetapi persoalan affordability, purchasing power kita, iaitu purchasing power kita dengan pendapatan nominal kita yang rendah dan juga dengan kadar inflasi yang semakin meningkat seperti ini, dan ini sangat-sangat mencabar kemampuan isi rumah untuk berbelanja. Okey. Kita berbalik kepada Dr. Ahmad Razman. Ada juga disebut oleh beberapa kepimpinan dalam kerajaan baru ini berkenaan tentang
isu 600 bilion. Ya, sewaktu kita menghadapi darurat dan juga Perintah Kawalan Pergerakan dan juga COVID-19. Ini banyak ditujukan kepada kerajaan dan juga pimpinan kerajaan sebelum ini. Ketirisan yang berlaku masih lagi menjadi pertikaian dan masih lagi menjadi persoalan. Malah mungkin akan disiasat selepas ini, kita tidak tahu apa nasib dan juga untung timbulnya. Cuma apabila kita melihatkan kepada perkara tersebut, begitu banyak ketirisan dan begitu banyak perkara-perkara sedemikian boleh saja dilepaskan dan juga diloloskan walaupun negara sedang berdepan dengan kesukaran. Jadi terdayakah, mampukah kerajaan perpaduan yang sedia ada pada ketika ini untuk control the damage ataupun untuk menutup semula lubang-lubang yang sudah pun memberi kesan kepada masyarakat? Saya pasti rakyat mahu tahu adakah benar berlaku ketirisan sedemikian rupa. Cuma saya rasa mungkin bukan 600 bilion sebab kalau tengok semasa pandemik, peruntukan itu merangkumi juga moratorium, bantuan moratorium dan juga pengeluaran ke DSP. Tapi mungkin kalau kita nak lihat dari segi wang yang amanah yang digunakan untuk maksud COVID-19 itu, dan juga itu kurang mungkin 45 ke 60 bilion, mungkin kita boleh lihat di situ dari segi keterisan ataupun dari segi tata cara pemberian perolehan itu. Dan satu lagi yang mungkin ramai tidak perasan, setiap tahun apabila bajet dibentangkan, sehari atau 2 hari sebelum itu akan berlaku pembentangan laporan Ketua Audit Negara. Saya masih ingat lagi, bajet 2022, sehari sebelum itu laporan menyebut tentang berlaku ketirisan ataupun pembaziran berjumlah 650 juta. Tetapi hilang apa tindakan? Tidak dibicarakan sebab masa itu orang sibuk dengan bajet. Dan tak ada tindakan. Dan bajet 2023 pula semasa dibentangkan baru ini pun berlaku juga laporan Ketua Audit Negara menyebut tentang lagi beberapa ketirisan dan berapa banyak kita terpaksa belanja untuk membayar hutang. Dan sama macam Ismail cakap, tidak ada tindakan. Kerana ini seolah-olah menjadi satu orang kata laporan report card saja. Tetapi tidak ada orang kata yang dipertanggungjawabkan macam mana nak sekurang-kurangnya kita mahu tahulah. Tahun ini berlaku banyak ketirisan banyak ni, adakah makin menurun? Adakah orang kata berlaku penambahbaikan dari segi SOP prosedur supaya tidak berlaku lagi? Bayangkan kalau 650 juta tiris setiap tahun. Kalau 10 tahun dah 65 bilion. Dan kalau kita tengok peruntukan untuk subsidi untuk elektrik lebih kurang 5.8 bilion, maknanya dah boleh orang kata subsidi bil elektrik dah kat situ. Oleh itu kita nak lihat. Kita tahu Transparency International pernah menyebut 4% daripada GDP biasanya hilang disebabkan rasuah. Semasa Dr. Sri Azizah jadi Timbalan Perdana Menteri tahun 2018, dia kata negara kerugian 48 bilion sebab rasuah. Itu rasuah. Ini ketirisan, belum lagi pembaziran. Oleh itu saya rasa memang rakyat mahu lihat kerajaan komited untuk menutup lubang-lubang ini, kerana kalau dibiarkan perbelanjaan makin bertambah, nanti akan menghalalkan hasrat kerajaan untuk menambahkan hasil melalui pengenalan cukai baru. Mungkin GST datang balik atau kadar cukai diperkenalkan. Kerana tidak dapat dikawal semua ni. Saya yakin kalau ketirisan, pembaziran, rasuah ni dapat ditutup lubang-lubangnya, hasil yang kita dapat sudah cukup untuk melaksanakan semua agenda kerajaan untuk menampung semua perbelanjaan. Kita risau yang sengsara dan merananya adalah rakyat pula. Betul. Akar umbi. Yang penting perbelanjaan berhemah dan juga bermaruah perlu diamalkan oleh kerajaan pimpinan terkini. Kita nak berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini dalam Bicara Naratif. Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Kesiksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000.
Bersama Cegah Berita Palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi. Menggosok baju sekaligus boleh menjimatkan elektrik. Satu lagi idea bernas untuk anda. Why do we tell you stories? Relevant, New, efficient, accurate. reliable. We bring you extraordinary stories from around the world, from politicians, bankers, and even your favorite celebrities. This and many more on RTM's English News. Okey, kita bersua kembali dalam bicara naratif kerajaan perpaduan memulihkan ekonomi negara. Dr. Ahmad Azman dan juga Datuk Dr. Zakaria secara dalam talian. Dr. Ahmad Azman di studio bersama dengan kami. Datuk Dr. Zakaria, tahun depan dijangkakan oleh World Bank berkenaan tentang recession yang akan berlaku, khususnya kepada negara-negara yang menunjukkan prestasi yang cukup baik dan akan terimpak dengan sangat dahsyat menjelang 2023. Tidak termasuk tentang isu perubahan monsun, bencana alam dan juga mungkin benda-benda yang ataupun perkara-perkara yang bersifat unpredictable ataupun yang tidak terjangka. Jadi sudah bersediakah negara kita apabila kita melihat politik isunya sudah diselesaikan melalui PRU, cuma kelangsungan ekonomi dan juga persediaan menghadapi 2023 yang dengan China masih lagi belum membuka persepadanannya, apakah Malaysia sudah bersedia untuk berdiri di atas kaki sendiri dan juga bergerak dengan lebih megah dan juga dengan lebih baik menjelang tahun 2023, Datuk? Sebenarnya apabila dunia sedang mengalami masalah tentang pertumbuhan yang lembab, terutamanya pada 2022 juga dan 2023 dan seterusnya pada 2024. Dan saya difahamkan bahawa ada beberapa negara 1/3 daripada anggota IMF yang dikatakan akan mengalami pengecutan kepada ekonominya, dan yang lain-lain itu akan mengalami keadaan ekonomi yang muram. Ya. Jadi Malaysia tentunya tidak terkecuali kerana Malaysia adalah sebuah negara yang sangat terbuka. Dia punya world penetration, Malaysia punya world penetration to the global trade agak tinggi juga. Dan kita sangat bergantung pada international trade. Jadi Malaysia tidak terkecuali. Sedang masalah tadi bersedia ataupun tidak kita, saya fikir itu perlu kita berhadapan dengan dia. Kalau nak tanya, kalau tanya saya bersedia ataupun tidak, saya mendapati bahawa walaupun kita telah dapat mengatasi masalah politik di dalam negara yang sekarang ni nampak sedang mengalami proses penstabilannya, mudah-mudahan insya-Allah ia akan berjalan dengan baik, dan kita juga mempunyai harapan yang tinggi kepada kerajaan yang baru ini supaya dapat menstabilkan
politik dan seterusnya menangani masalah. Namun demikian, kita sebenarnya mempunyai masalah apa yang saya katakan ialah masalah dalam struktur ekonomi kita yang masih lemah. Terutama kalau kita lihat saya katakan tadi refleksinya ataupun cerminannya ialah kepada kadar pertumbuhan produktiviti yang meningkat dengan kadar yang sangat lembab dan juga cost of living yang telah kekal pada kita lebih daripada sedekad yang lalu. Dan kita pun tahu tentang bagaimana lebih daripada 75% daripada isi rumah kita mempunyai pendapatan yang kurang daripada pendapatan wajar. Jadi perkara-perkara demikian memang tidak wajar. Tidak wajar kepada kita. Produktiviti yang agak perlahan itu, apakah ia juga disebabkan faktor-faktor kekurangan tenaga buruh asing yang menyebabkan kebergantungan terhadap produktiviti tenaga buruh tersebut juga turut lembab dan tidak seperti sebelum ini? Sebenarnya produktiviti ini adalah isu yang sangat-sangat serius. Kerana di sinilah akan menentukan, kalau saya nak fahamkan perkara ini, menentukan segala-galanya, termasuklah keadaan apa yang dikatakan tadi dalam exchange rate. Baik, dalam soal produktiviti ini, dia mencerminkan bagaimana ketidakefisiennya kita dalam menyediakan production teknologi kita yang baik. Tentang produktiviti yang rendah ini ataupun pertumbuhan produktiviti yang lembab ini adalah disebabkan kita masih lagi mengutamakan kepada penggunaan teknologi yang berintensifkan buruh kurang mahir. Dan kita pun tahu teknologi pengeluaran berkait dengan juga pasaran buruh kita, dan pasaran buruh kita ini dibanjiri dengan pekerja-pekerja asing yang kita tidak regulate, kita tidak urusnya dengan baik. Kita pun tidak tahu berapa ramai mereka ada di sini. Yang ada berdaftar, yang ada tidak berdaftar, yang dikatakan yang tidak berdaftar itu terlalu ramai sangat dan kita pun tak tahu berapa angka dia. Jadi dan kebanyakan mereka ini, pekerja-pekerja asing ini adalah pekerja-pekerja yang kurang mahir. Dan sebab itu saya katakan tadi, kita banyak melaksanakan production teknologi yang berintensifkan buruh kurang mahir. Dan kita lihat kita punya skill ratio kita rendah, lebih kurang dalam 28% begitu saja. Dan ini telah kekal lebih daripada 1 dekad. Dan kalau mana punca kepada meningkatkan produktiviti ini, saya rasa simple saja. Iaitu kita mesti meningkatkan teknologi pengeluaran kita, iaitu daripada yang berintensifkan kepada buruh kurang mahir kepada buruh mahir, kepada digital, kepada IoT. Kita selalu sebut pada ini. Itu memerlukan pelaburan yang tinggi juga, Datuk. Itu memerlukan pelaburan yang besar dan juga tinggi juga. Pelaburan, sebab itu pelaburan kita bukanlah pelaburan yang menggalakkan kepada penggunaan buruh-buruh kurang mahir, tidak. Kita mahu pelaburan kita pun pelaburan yang berintensifkan modal, iaitu teknologi kepada digital. Tetapi kalau kita lihat kepada aliran masuk FDI dan juga DDI kita, masih lagi berintensifkan buruh kurang mahir. Bukan saya katakan kita tidak buat sesuatu, kita buat sesuatu, iaitu kita dapati bahawa peningkatan buruh mahir ini semakin baik, tetapi dengan kadar yang amat perlahan. Jadi dalam dunia persaingan seperti ini, kita cuba lakukan sesuatu, tetapi negara-negara lain melakukannya dengan lebih gairah lagi, dengan lebih pantas lagi, kerana sebab itu kita telah dapati kita dah berada di belakang mereka lagi. Bukan saja gairah tapi langsung tidak memandang ke belakang dan terus maju ke depan. Itu yang dilakukan oleh negara-negara peringkat global, Datuk. Dr. Razman, tadi Datuk ada menyebut isu produktiviti, teknologi, automation dan juga perkara-perkara yang akan menghasilkan produktiviti yang lebih baik dan juga bukan bergerak dalam skala yang perlahan pada ketika ini. Dalam Kabinet Perpaduan, mungkin 2 tumpuan utama kita berikan kepada Menteri Luar, iaitu Datuk Seri Zamri dan juga Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Tengku Zafrul.
kedua-dua individu dan portfolio ini akan menjadi cerminan kepada membawa FDI masuk dan membentuk hubungan geopolitik yang baik di peringkat antarabangsa. Jadi bagaimana kebertanggungjawapan kepada satu portfolio yang kecil tapi dilihat besar dari segi peranan dan tanggungjawabnya supaya perihal 2023 bukan sahaja tidak memberikan kesan negatif kepada Malaysia tetapi juga boleh menghadirkan suatu perspektif pelaburan yang baru khususnya daripada negara-negara Timur Tengah yang sedang diteroka oleh negara dunia lain. Ya, apabila kita melihat pelantikan Datuk Seri Zamri dan juga Tengku Zafrul, kita lihat latar belakang kedua mereka ini adalah profesional dan mereka ada pengalaman macam Datuk Seri Zamri pengalaman mentadbir negeri dan juga Tengku Zafrul dan juga kementerian, maka dan saya anggap mereka ni masih muda lagi lah dan mampu bertenaga untuk membawa kembali orang kata pelaburan. Sebenarnya kita di satu landasan atau momentum yang cukup baik. Kita lihat FDI untuk tahun ini telah meningkat dengan tinggi sekali berbanding tahun sebelum tu, dan apabila kita lihat prestasi KDNK suku tahun ketiga tahun ini 14.2% menunjukkan peningkatan yang amat tinggi, dan jumlah KDNK 383 bilion pada suku 3 juga adalah yang tertinggi. Dan kita lihat dari segi ekspor sentiasa mencatatkan pertumbuhan 2 digit. Indeks harga pengguna pula sudah mula menunjukkan sedikit penurunan. Ada pengguna masih 4%, tapi indeks harga pengeluar yang memberi indikator akan kadar inflasi seterusnya sudah mula sedikit perlahan, menunjukkan bahawa ada potensi untuk tahun hadapan untuk Malaysia menarik lebih banyak pelaburan. Ya. Okey, Doktor sebutkan tadi kita mungkin melihat perkembangan positif apabila FDI itu meningkat. Cuma dalam kerangka pelaburan asing itu, kita juga ingin menilai apakah pelaburan itu pelaburan yang berkualiti ataupun pelaburan yang berasaskan kepada teknologi tinggi. Betul. Kerana Jakarta ataupun Indonesia sekarang ini sedang mengalihkan pelaburan mereka kepada Kalimantan, yang mana melihatkan pelaburan-pelaburan seperti syarikat-syarikat bertaraf multigergasi dunia, yang mana syarikat berteknologi tinggi, malah syarikat yang dikira sebagai A-list dalam pemadanan teknologi. Apakah perihal FDI itu hanya mencukupi kita melihat kepada angka, tetapi kita kurang melihat kepada kualiti yang dibawa oleh pelaburan tersebut? Saya setuju. Kita tidak boleh lagi bersaing dengan Indonesia, Vietnam dari segi menarik pelaburan yang bersifat orang kata menggunakan tenaga buruh yang kurang kemahiran, kerana kita tidak boleh bersaing dari segi harga tanah, penyediaan tanah yang murah dengan kos tenaga buruh yang rendah seperti negara tersebut. Dan kita juga tidak boleh orang kata nak mahu buat semua benda. Kalau kita lihat dari segi otomatis sebagai contoh, kita lihat di Indonesia banyak pelaburan untuk electric vehicle. Tetapi kita tidak harus kata okey dia nak buat bateri, kita nak buat bateri. Tidak. Kalau kita lihat dasar otomotif, sebenarnya kita ada kepakaran tertentu dari segi self driving, maknanya autonomous driving, autonomous driving dan juga hybrid teknologi. Kita fokuskan kepada apa yang kita kepakaran kita agak kedapan dari segi bidang aeroangkasa. Pengendalian drone, kita mempunyai syarikat yang diiktiraf sebagai nombor 1 di dunia. Oleh itu saya melihat kita ada orang kata kelebihan, dan FDI itu memang kita harus kena sedikit memilih. Biarlah orang kata kurang, tetapi kita tak mahu datang kilang buat kertas cardboard. Tidak mahu. Kita mahu pastikan bahawa bila kilang datang dibuka, berlaku transfer of technology. Kita dibenarkan untuk orang kata mengimport IP, intellectual property, dan diguna pakai di sini, dan kita boleh juga mengeksport kita punya keparan ke luar sana. MOSTI telah melancarkan dasar sains teknologi inovasi, mempunyai lebih 100 indikator untuk melihat bagaimana kita mampu mencernakan kelebihan ataupun inovasi kita ke luar negara. Dan ini semua memerlukan komitmen bukan saja MITI, bukan saja Menteri Luar, Kementerian Sains dan Teknologi, Pendidikan ataupun Pengajian Tinggi. Dan saya lihat ianya boleh menjadi realiti melalui kerajaan perpaduan, kerana dia tidak ada orang kata
saya perlukan ini kerana untuk kepentingan parti saya, tetapi ini semua bersama-sama dilakukan. Itu saya lihat yang perlu difokuskan untuk tahun depan. Itu kita cerita pelaburan langsung asing. Kita juga nak bercerita tentang mengeksport produk-produk hasil bumi tempatan dan juga hasil-hasil keluaran tempatan. Kita nak berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini bersama dengan Datuk Dr. Zakaria untuk kita bercakap lebih lanjut ruang dan juga peluang serta masa depan produk-produk tempatan menjadi suatu nadi kepada tujuan pendapatan dan juga income bagi negara kita menjelang 2023. InsyaAllah kita kembali dalam Bicara Naratif. Listrik bulan ni mahal. Memang. Tapi nanti bila datang cek itu, tak ada masalah. Bil tinggi sebab sekarang kan musim panas. Aircon pun bekerja 2 kali lebih. Pelan Tindakan Dasar Sekuriti Makanan Negara 2021 hingga 2025 bertujuan memperkukuh sekuriti makanan negara. Berikut langkah proaktif menangani isu bekalan harga makanan. Pelaksanaan stok simpanan ayam menerusi Lembaga Pertubuhan Peladang. Mempermudahkan proses pembayaran tuntutan subsidi harga ayam dan telur. Memudah cara prosedur import melalui penangguhan fee permit dan mewujudkan laluan pantas barangan makanan haiwan. Memperkasa pemasaran dan pasaran oleh Persatuan Nelayan. Mempergiat kempen makan ikan segar beku dan air tawar. Memperkukuh rantaian pengeluaran hasil pertanian komuniti. Menjadikan aktiviti pertanian komuniti sebagai usaha ke arah sekuriti makanan negara. Himpunan peristiwa, kisah suka duka, konflik antarabangsa. Terkini kami rangkumkan secara komprehensif terus ke kaca TV anda. Saksikan berita dunia Isnin hingga Jumaat 11 malam di TV1 dan saluran berita RTM. Kita bersua kembali Bicara Naratif sebelum kita menutup pada malam ini bersama Datuk Dr. Zakaria. Datuk, tadi sebelum kita berehat seketika kita memberi tumpuan kepada produk-produk yang dibangunkan dalam industri IKS, makanan, dan ini juga melibatkan secara langsung berkenaan tentang food security ataupun keterjaminan makanan yang disebutkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Masalahnya adalah produktiviti yang disebutkan oleh Datuk tadi. Bukan saja untuk menyediakan pembekalan makanan itu ke peringkat luar atau peringkat global, di peringkat domestik ataupun locally sendiri pun kita mempunyai masalah untuk menyediakan bekalan yang mencukupi, khususnya produk-produk IKS dan juga produk-produk secondary yang boleh dibekalkan dalam industri makanan. Jadi apa yang boleh diselesaikan dalam isu ini, Datuk, supaya kita boleh menyediakan ruang yang mencukupi untuk peringkat domestik dan juga boleh memasarkan produk-produk makanan dan IKS kita di peringkat lebih luas pada peringkat global? Soal produk-produk tempatan di sini adalah isunya yang pokoknya ialah isu tentang value chain dia, iaitu bagi produk tempatan
tentunya kita memerlukan sokongan kepada yang diberikan kepada IKS ini. Bila maksud IKS ini terutamanya kita tahu bahawa lebih kurang 75% daripada IKS ini ialah small and micro enterprises. Dan mereka ini yang cantiknya ialah mereka ini kebanyakannya mengeluarkan produk-produk tempatan yang menggunakan sumber-sumber tempatan. Dan bermakna kita dia akan generate ataupun menjana local value added yang sungguh baik sekali. Jadi saya fikir perlu ada satu rancangan bagaimana memperbaiki jaringan apa yang saya katakan tadi value chain tadi, jaringan pengeluarannya itu bagi pengeluar-pengeluar IKS tadi. Tetapi bagi yang export oriented juga begitu. Saya tahu bahawa kebanyakan daripada IKS ini dia tidaklah mempunyai kemampuan yang tinggi dalam mengeksport barang-barangnya. Dan juga kalau katakan kita dapat membantu IKS ini dan IKS ini dapat penetrate kepada export market, dia sungguh baik sekali kerana dia akan generate local value added yang content yang lebih tinggi. Kalau kita lihat kepada banyak produk-produk yang export oriented, walaupun volume ekspornya besar, tetapi nilai tambah tempatannya adalah sangat-sangat rendah. Jadi bermakna kita dapati bahawa volume yang tinggi itu yang diekspor daripada medium enterprises ke ataupun daripada large firms seperti demikian, sebenarnya walaupun volumenya tinggi, ekspornya tinggi, tetapi dia tidak menjana pertumbuhan yang mapan. Jadi bermakna berbalik pada soal tadi, apabila kita membantu IKS, kita membantu jaringan pengeluaran yang baik kepada lokal IKS supaya dia dapat memperbaiki jaringan pengeluaran dan juga penggunaan yang baik. Kemudiannya kalau kita dapat membantunya juga untuk penetrate export market, kita maknanya dia kill two birds with one stone. Bermakna kita dapat mencergaskan pertumbuhan kita kerana at the end of the day, GDP growth is actually value added. Bukannya gross export. Jadi kalau gross export kita tinggi sekalipun, tapi kalau local value addednya rendah, bermakna dia tidak akan berupaya untuk mengenerate pertumbuhan yang mapan gitu. Yang penting tembak tu kena tepat dengan sasarannya supaya tidak tersasar daripada jangkaan dan juga objektif kita. Dr. Ahmad Razman, secara ringkas tumpuan yang perlu diberikan oleh kerajaan menjelang 2023 dalam sektor apa yang dilihat penting dan juga berasional diberikan penumpuan ketika ini? Kita sudah ada Wasak Kemarang Bersama 2030, kita ada rancangan Malaysia ke-12, kita ada dasar agromakanan, dasar automotif. Yang penting adalah untuk melaksanakannya, kita sudah ada pelan tindakan. Yang penting kita melihat situasi semasa, menambah baik apa yang perlu diperbaiki dan juga yang mendapatkan komitmen daripada setiap kementerian, agensi, kolaborasi dengan syarikat swasta dan juga komuniti. Itu yang penting. Kita tidak perlu mencipta sesuatu yang betul-betul baru. Kita ada kelebihan di beberapa sektor digitalisasi seperti aeroakasa, kita ada sektor perkhidmatan yang melibatkan teknologi. Itu yang kita harus utamakan, lihat di mana kelebihan kita dan fokus untuk menjadi negara pengeluar dan bukan semata-mata negara pengguna. Okey, carangan-carangan yang benas untuk kita terjemahkan dalam bicara nanti pada malam ini. Kita nantikan pada tarikh 19 Disember untuk persidangan Dewan Rakyat dan juga untuk kita sama-sama menantikan bagi revision semula ataupun mengimbau semula dan juga untuk kita mencorakkan semula Belanjawan 2023. Terima kasih kepada Dr. Ahmad Razman dan juga Datuk Dr. Zakaria bersama kami pada malam ini dalam bicara naratif. InsyaAllah Kabinet Perpaduan dibentuk perihal untuk memulihkan ekonomi